Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum tu kita buka dengan bacaan ulumul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, cabaran komunikasi penyiaran Islam dalam Islam, konsep hubungan sesama manusia, integrasi budaya. Okay, bab yang ketiga, kepelbagaian budaya. Menurut Abdul Aziz tahun 2000, kebudayaan ialah himpunan kekayaan jasmaniah dan kekayaan rohaniah yang dicipta oleh manusia sebagai cara hidup. Malaysia ialah sebuah negara yang dihuni oleh pelbagai kaum, oleh sebab itu sudah pasti ia mempunyai kepelbagaian budaya dan cara hidup yang berbeza. Kepelbagaian budaya itu dapat kita lihat kemasalahan komunikasi, budaya ziarah menziarahi, budaya mengambil tahu, budaya hormat menghormati, budaya mahabbah saling berkasih sayang, Islam dan masyarakat majmuk. Perkara asas bagi mewujudkan keharmonian dalam hubungan sosial menurut Cik Bakar 2007. Kemesraan komunikasi terhasil melalui ucapan salam, bertegur sapa, memberikan senyuman bersifat lemah lembut, penyayang dan memberi sepenuh perhatian ketika bercakap. Kemesraan komunikasi ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat ke-27. Budaya ziarah menziarahi. Okey. Kunjung-mengunjung akan mewujudkan hubungan yang mesra antara kaum dan bangsa. Walau bagaimanapun perkara perlu diberi perhatian ketika melaksanakan amalan ini, seperti mendapat keizinan terlebih dahulu daripada tuan rumah atau rumah rakan yang hendak kita ziarahi. Memberi salam dan memastikan kita tidak menyusahkan mereka yang menerima kunjungan kita. Budaya mengambil tahu sesama masyarakat adalah sesuatu yang dituntut oleh Islam. Kita bukan mencari keburukan atau menjaga tepikan orang, tetapi kita bersikap prihatin terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita. Amalan membantu ketika masyarakat ditimpa musibah merupakan satu contoh yang terbaik budaya mengambil tahu dalam kehidupan masyarakat. Budaya saling hormat menghormati. Saling hormat menghormati merupakan budaya atau amalan yang perlu dilaksanakan tanpa mengira bangsa, agama bangsa serta status seseorang. Al-Quran dengan jelas mengesa supaya kita mengamalkan perkara yang ini seperti yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70. Sekiranya kita mahu dihormati, maka kita perlu menghormati orang lain. Apabila ada rasa hormat menghormati, maka akan wujud masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Budaya mahabbah saling berkasih sayang. Rasa cinta akan menyebabkan seseorang itu berusaha memelihara diri, kaum, keluarga dan masyarakat daripada ditimpa bencana atau malapetaka. Kasih sayang yang akan mengikat umat Islam sehingga terjalinnya mahabbah yang boleh menghilangkan perasaan benci, dengki, permusuhan dan akan melahirkan perpaduan antara satu sama lain. Islam dan masyarakat majmuk Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Islam ialah agama persekutuan. Agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman. Perlembagaan ini telah memberi jaminan tentang hak kebebasan asasi rakyat. Perbezaan keturunan dan agama tidak menghalang seseorang untuk turut terlibat secara aktif dalam mengisi agenda pembangunan negara. Antara hak yang jelas dan disebut dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai yang perlu dilindungi Mahmud Zuhdi tahun 1999, yang pertamanya hak keselamatan, yang keduanya hak dan kebebasan peribadi, yang ketiganya hak kebebasan tempat tinggal dan bergerak, yang keempatnya hak kebebasan beragama serta berfikir,
Seterusnya hak dan persamaan dalam undang-undang. Yang keenamnya hak dan kebebasan ekonomi. Yang ketujuhnya hak dan kebebasan bekerja. Yang kelapannya hak memperoleh jaminan sosial. Hak keselamatan berdasarkan kedudukan ini, hak nyawa, maruah dan harta setiap rakyat perlu diberi perlindungan secukupnya. Hukuman yang berat juga disediakan untuk sesiapa yang melakukan pencerobohan ke atasnya. Hak dan kebebasan peribadi, iaitu Islam berkewajipan melindungi hak dan kebebasan individu, kehormatan tempat tinggal dan hak tidak diganggu bagi setiap orang. Dalam bentuk undang-undang, Al-Quran menentukan hukuman yang tertentu bagi pencerobohan terhadap hak seperti ini. Bagi mereka yang tidak menghormati kebebasan individu lain, dia akan dilihat sebagai individu yang tidak berhati mulia dan tidak bertakwa. Hak kebebasan tempat tinggal dan bergerak, pemerintah mesti memberi jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk tinggal di mana-mana sahaja, kecuali atas sebab tertentu seperti dibuang daerah dan sebagainya. Seterusnya, hak dan kebebasan beragama serta berfikir. Kebebasan beragama juga ditegaskan dalam Al-Quran. Malah kebebasan orang Islam itu sendiri, Al-Quran memberi jaminan kebebasan beragama ini dengan syarat mereka tidak mengeksploitasi kebebasan tersebut untuk menyerang Islam. Mahmud Zuhdi tahun 1999. Hak dan persamaan dalam undang-undang. Islam mengajar supaya persamaan undang-undang antara semua rakyat berjalan dengan baik. Setiap orang akan menanggung akibat daripada kesalahan yang dilakukannya sendiri. Seterusnya, hak dan kebebasan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan hak dan kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini kerana hasil kekayaan yang ada di alam ini disediakan untuk umat manusia. Walau bagaimanapun, seseorang individu janganlah menyalahgunakan kebebasan ini untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan kehendak Islam. Hak dan kebebasan bekerja. Pemerintah perlu menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka yang mampu dan melindungi hak mereka dalam memperoleh dan melakukannya. Kerja ialah hak semua orang, tidak kira tempat dan masa. Hak memperoleh jaminan sosial. Masyarakat Islam ditegakkan atas dasar kerjasama dan persaudaraan. Diseteru perpaduan dan hubungan baik antara setiap individu merupakan asas pergaulan dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.